Pada hari ini objektif pembelajaran adalah yang pertama menerangkan 4 jenis dan punca pencemaran alam sekitar, 4 jenis pencemaran alam sekitar. Okey, yang kedua mengkaji tahap pencemaran air daripada sisa domestik. Yang ketiga, mereka cipta kaedah pembersihan air yang tercemar menggunakan teknologi hijau. Okey, tengok gambar rajah ni. Apa yang jadi pada bumi kita? Okey, kesian bumi kita. Ini berlakunya pencemaran alam sekitar. Okey, secara definisinya, apa yang dimaksudkan dengan pencemaran alam sekitar? Okey, merupakan perubahan ciri fizikal, kimia atau biologi yang tidak dikehendaki dalam komponen alam sekitar iaitu udara, air dan juga tanah. Okey, jadi pencemaran alam sekitar ni akan menyebabkan kemudaratan dan ketidakselesaan kepada semua hidupan. Okey, jadi mari kita belajar apa 4 jenis pencemaran tersebut. Okey, apa 4 jenis pencemaran yang kamu tahu? Alvin, sebut kat cikgu 4 jenis pencemaran yang kamu tahu. Pencemaran udara, Okey. pencemaran tanah, pencemaran air dan pencemaran terma. Okey. Okey, yang pertama adalah pencemaran udara. Okey, pencemaran udara ni macam mana? Okey, tengok di udara membebaskan gas toksik seperti karbon dioksida. Okey, pencemaran udara terbahagi kepada 2 iaitu pencemaran udara secara semula jadi dan juga pencemaran udara buatan manusia. Okey, pencemaran udara secara semula jadi. Tengok gambar rajah tu gambar rajah apa? Pembakaran hutan. Okey, tu dia jadi secara semula jadi sebab cuaca yang terlalu panas. Okey. Okey, kemudian ini apa? Ribut debu. Okey. Ini apa? Tu gambar rajah apa? Siapa ada? Iman Natasha, tu gambar rajah apa? Itu adalah letusan gunung berapi. Okey, pencemaran udara buatan manusia pula daripada gas industri, okey, gas exhaust kenderaan bermotor dan juga tapak pelupusan sampah. Okey, sebelum ni cikgu dah ajar kalau gas industri dia banyak membebaskan seperti gas nitrogen dioksida, sulfur dioksida. Okey, manakala kalau kenderaan bermotor tu karbon dioksida. Okey, jadi karbon dioksida bila dibebaskan dia akan menyebabkan suhu bumi menjadi panas. Jadinya kesan rumah hijau dan juga pemanasan global juga. Okey, di samping mencemarkan udara. Okey, kemudian yang kedua adalah pencemaran air. Okey. Okey, pencemaran air ni daripada sisa iaitu air sisa domestik seperti deterjen, sabun, okey, kumbahan, bahan buangan industri seperti grease. Okey, kemudian itu apa orang tu buat? Dia buang sampah. Okey, buang sampah macam sisa pepejal, okey, sampah sarap. Kemudian daripada bahan kimia pertanian, contohnya racun perosak. Okey, racun perosak ni dia akan menyerap ke dalam tanah, kemudian akan dibawa oleh air hujan ke dalam sungai dan seterusnya akan menyebabkan pencemaran air. Okey, kemudian penggunaan baja kimia. Okey, penggunaan baja kimia yang berlebihan juga akan menyebabkan pencemaran air. Okey, kemudian tumpahan minyak. Okey, yang ketiga adalah pencemaran tanah. Okey. Okey, penggunaan baja dan racun serangga secara berlebihan. Iaitu gambar rajah apa? Okey, sisa pepejal. Okey, di tempat lunggukan sampah, sisa elektronik. Okey. Kemudian menjadinya hujan asid. Okey, hujan asid ini terjadi apabila asap daripada kilang, okay, sulfur dioksida, nitrogen dioksida, okay, akan naik ke atas
kemudian dia turun semula sebagai hujan. Okey, kemudian bila hujan turun, dia jatuh ke tanah. Okey, maka akan menyebabkan pencemaran tanah. Okey, kemudian pokok pula menggunakan tanah tersebut. Okey, jadilah pencemaran tanah. Okey, kemudian sisa nuklear. Kemudian yang keempat adalah pencemaran terma. Okey, pencemaran terma, penyahutanan. Okey, seperti yang cikgu dah ajar sebelum ni masa 3.1, penyahutanan ni adalah penebangan pokok. Bila pokok banyak ditebang, pokok kan dia menyerap gas karbon dioksida. Jadi bila pokok banyak ditebang, gas karbon dioksida akan berlebihan, akan menyebabkan suhu bumi menjadi panas. Okay, sebab haba tidak boleh keluar kerana terperangkap oleh gas karbon dioksida. Okay, kemudian aktiviti perindustrian juga membebaskan gas karbon dioksida. Pembakaran bahan api dalam kenderaan atau mesin juga membebaskan gas karbon dioksida. Okay, cikgu nak tanya kamu. Ini apa? Okay, apa gambar rajah ni? Adakah situasi ini bagus? Liana. Okay, ni gambar rajah apa? Siapa ada lagi? Iman Natasha. Khalid. Okay, ni gambar rajah apa? Ini adalah gambar rajah di mana rumpai-rumpai laut tu terapung penuh dekat tasik. Okay, adakah situasi ini bagus? Okay, adakah situasi ini bagus? Dan ini adalah pencemaran apa? Ini adalah pencemaran air. Okay, macam mana terjadinya situasi ini? Situasi ini dipanggil eutrofikasi. Okay, apa tu eutrofikasi? Okay, eutrofikasi ni maksudnya bila menggunakan baja yang terlalu berlebihan, contohnya kamu guna baja yang terlalu berlebihan, bila tanah tersebut tidak dapat lagi menyerap baja tersebut, okay, dia tak dapat menyerap fosfat, ion fosfat, nitrogen, ion nitrat, jadi dia akan mengalir ke dalam sungai dan dibawa oleh air hujan. Okay, kemudian bila dibawa oleh air hujan, baja tersebut akan masuk ke dalam sungai, menyebabkan pertumbuhan alga yang sangat pesat. Okay. Maka bila pertumbuhan alga yang sangat pesat dekat ruang atas dia, menutupi permukaan air dia, jadi oksigen, cahaya matahari tak dapat menembusi kolam. Bila tak dapat menembusi kolam, kehidupan akuatik di bawah akan matilah. Okay, sebab tak dapat oksigen daripada maksudnya dia tak dapat oksigen lah sebab dah terlindung oleh alga. Okay, sebab terlalu banyak alga dekat permukaan sungai dan tasik. Okay, jadi maksud eutrofikasi ni adalah respon ekosistem terhadap penambahan ion fosfat, okay, daripada deterjen, baja dan sampah ke dalam satu sistem akuatik. Okay. Faham tak apa tu eutrofikasi? Boleh dengar suara cikgu tak? Boleh, faham. Faham. Okey, yang ni kamu kena tahu apa tu proses punca dia, kenapa punca dia terjadinya eutrofikasi. Okey, kesan dia terutama dia kepada hidupan akuatik dan kena tahu definisi. Apa itu definisi eutrofikasi? Okey, ini adalah salah satu contoh untuk pencemaran air. Okey, adakah cikgu cepat sangat? Okey, kamu tengok gambar rajah ni. Okey, nampak gambar ini? Kamu nampak gambar yang sebelah kanan tu? Itu bila berlakunya pencemaran air. Okey, nampak gambar ini adalah air yang tercemar. Awak rasa bagaimana kita nak tahu
kita nak tahu pencemaran air ni. Okey, kita nak tahu pencemaran air dan bahan apa yang kita akan gunakan. Okey, jadi macam mana kalau air kita nak uji, kalau dalam makmal nak uji air tu tercemar ataupun tidak tercemar. Okey, tengok apa yang dia pegang tu, botol apa yang dia pegang. Okey, tahap pencemaran air boleh ditentukan dan diukur dengan melihat nilai BOD. Okey, BOD tu apa? BOD adalah Biochemical Oxygen Demand. Okey, apakah BOD tu? Maksud BOD ni adalah jumlah oksigen terlarut yang diperlukan oleh mikroorganisma untuk menguraikan bahan organik dalam sesuatu sumber air. Sebut. Tak ada gambar tu. Tak ada gambar? Sekejap. Tak nampak gambar ke? Okey, kejap. Okey, ni nampak tak? Nampak tak gambar? Nampak. Kamu ni bersuara lah, cakap lah. Kalau tak nampak sebab cikgu tak tengok mesej tepi tu. Ni sekarang nampak? Yana. Okey, tengok gambar rajah ni. Okey, tengok gambar rajah. Apakah yang dia pegang tu? Okey, tahap pencemaran air boleh ditentukan dan diukur dengan melihat nilai BOD. Sebelum ni pernah dengar tak apa maksud BOD? Pernah dengar tak apa maksud BOD? Tak pernah. Tak pernah. Okey, nampak gambar rajah kan? BOD, kalau kamu tengok dekat maksud ni, mungkin susah nak faham. Jumlah oksigen terlarut yang diperlukan oleh mikroorganisma untuk menguraikan bahan organik dalam sesuatu sumber air. Okey, tengok ayat ni pula. Mikroorganisma akan guna oksigen untuk uraikan bahan organik. Jadi kandungan oksigen akan berkurang. Okey, mikroorganisma ni dia akan gunakan oksigen. Okey, macam kita memerlukan oksigen, memerlukan makanan. Semakin tinggi BOD, semakin banyak mikroorganisma yang berada dalam sampel air itu dan semakin berkurang kandungan oksigen. Okey, maksudnya bila banyak manusia dalam satu rumah, makanan tu akan berkurang lah. Sama juga banyak mikroorganisma dalam sungai tu, jadi oksigen akan berkurang. Faham? Okey. Benda yang dipegang tu, itu adalah larutan metilena biru. Apa itu larutan metilena biru? Okey, larutan metilena biru ni dia adalah sebagai penunjuk kehadiran oksigen. Maksudnya dia nak tengok oksigen hadir ataupun tidak dengan menggunakan larutan metilena biru. Okey, bila larutan metilena itu biru pekat, maksudnya oksigen banyak dalam air tersebut. Okey, tetapi kalau metilena biru tu dia jadi colourless, okey, colourless. Colourless maksudnya dia dah jadi warna putih, maksudnya dalam tu dah kurang oksigen. Faham? Okey. Jadi tahap pencemaran air bagi suatu sampel air ni boleh ditentukan dengan mengukur masa yang diambil untuk warna larutan metilena biru luntur setelah dicampurkan dengan
sampel air tersebut. Okey, bila dalam sungai ataupun kolam banyak mikroorganisma, jadi oksigen akan berkurang dalam air tersebut sebab mikroorganisma banyak guna oksigen. Metilena biru ni bila semakin pekat metilena biru, maksudnya semakin banyaklah oksigen terlarut. Tapi kalau dia warna dia dah berkurang, jadi luntur, maksudnya kuranglah oksigen dalam air tersebut. Tengok gambar rajah ni. Tu gambar rajah sebelum. Okey. Kemudian selepas 1 hari, kemudian selepas 1 minggu. Okey, lama-lama dia akan berkurang. Okey, maksudnya itu yang paling tercemar, yang paling kurang biru. Sebab dia dah kurang oksigen dalam air tu. Okay. Jadi bila kurang tercemar, nilai BOD dia rendah. Jumlah mikroorganisma dia sedikit. Okay. Kandungan oksigen dia tinggi. Masa yang diambil untuk larutan metilena biru adalah lebih lambat luntur. Kalau sungai tu yang paling tercemar, nilai BOD dia tinggi. Ni sebab jumlah mikroorganisma dia banyak. Okay, bila jumlah mikroorganisma banyak, kandungan oksigen dia adalah rendah. Jadi masa yang diambil untuk larutan metilena biru, luntur adalah lebih cepat. Okay, boleh faham pasal BOD? Faham tak? Boleh cik. Faham, Boleh. Okay, tak apa, nanti kita buat soalan. Okey. Okey, kamu tengok gambar rajah tu. Okey, berbola lumpur. Okey, berbola lumpur rawat air kotor atau karat. Okey, pernah dengar tak pasal berbola lumpur? Tu, kamu tengok dia yang bulat-bulat dia buat apa tu? Tengok Lim Guan Eng pun baling berbola lumpur tu ke dalam sungai. Tengok gambar rajah ni. Pulihkan air sungai Moyong dengan berbola lumpur. Okey, tengok sebelum dan juga selepas. Okey, pernah dengar pasal berbola lumpur? Inilah yang dinamakan berbola lumpur EM. Okey, dia yang boleh membersih air yang tercemar. Dalam berbola lumpur mikroorganisma efektif EM ni ada 3 jenis mikroorganisma. Okey, ni nama dia berbola lumpur EM. Dia ada 3 jenis bakteria mikroorganisma kat sini, iaitu yang pertama bakteria asid laktik, bakteria fotosintetik dan juga yeast. Apa fungsi bakteria asid laktik dalam berbola ni? Yang pertama, dia merawat sisa kumbahan, menyingkirkan bau busuk air, merencatkan pertumbuhan mikroorganisma berbahaya, memudahkan perebutan bahan organik. Kemudian bakteria fotosintetik, guna dia untuk menggunakan bahan organik untuk mensintesis bahan yang berguna seperti asid amino dan gula untuk pemakanan haiwan dan tumbuhan akuatik. Okey, manakala yeast menghasilkan bahan keperluan bagi pertumbuhan-tumbuhan hijau. Maksudnya dalam satu bulatan bulat yang lumpur tu, dia ada ketiga-tiga bakteria ni. Okey, macam mana cara kita nak buat berbola lumpur? Okey, ni adalah salah satu teknologi hijau lah. Okey, yang pertama gaul mix tanah dengan EM bokashi. Nanti tahu apa tu EM bokashi. Okey, yang kedua tambah dengan larutan EM. Okey, yang ketiga bulatkan campuran menjadi bola lumpur. Okey, yang keempat alas dulang dengan surat khabar dan letakkan berbola EM di atasnya. Berbola EM. Kemudian 5 simpan berbola EM tapi jangan bagi kering. Sebab apa? Sebab mikroorganisma dia hidup dekat tempat yang lembap. Yeast semua tu adalah mikroorganisma. Kemudian apabila permukaan berbola lumpur disaluti oleh fungi putih, ia sedia digunakan. Maksudnya bila dah bulat macam ni, dia jadi macam berputih-putih macam tu, dia boleh guna. Kemudian barulah berbola lumpur ni dicampakkan ke dalam sungai. Okey, kemudian kamu tanya, cikgu saya dah ada tanah tapi kat mana pula nak ambil EM bokashi tu? Macam mana? Okey, boleh beli dekat Shopee. Tu ada jual 1 kg baja tahi kambing bokashi.
Okay, jadi buat bulat-bulat dengan tanah, lumpur, kemudian boleh baling ke dalam sungai yang tercemar. Okay, sebab apa dia boleh digunakan? Sebab tadi itulah, sebab dia ada 3 jenis bakteria. Okay, EM tu maksud dia effective microorganisma. Okay, dia ada 3 jenis microorganisma. Okay, itu sahaja untuk topik 3.2. Okay, sekarang jom kita buat praktis formatif 3.2. Okay, kamu buka di buku teks kamu, praktis formatif 3.2. Buku teks muka surat berapa? Praktis formatif 3.2. Namakan 3 jenis pencemaran alam sekitar. 97. Ya. Muka surat 97. Buku surat 97. Sekejap, cikgu stop dulu yang ni. Okey, tengok muka surat 90. Berapa tadi? 97. Okey, muka surat 105. Praktis formatif 3.2. Okey, kamu tengok dulu soalan tu. Okey, cikgu bincangkan. Cikgu. Ya. Apa? Nak suruh accept dia. Siapa dia? Ana. Tu dah ada. Dia dah ada dah. Bukanlah cikgu, yang tu lain. Satu lagi. Ni yang cikgu Ilmi Azizah ni kan? Betul cikgu, betul. Ain Balkis ada dalamnya? It's Ain ni siapa? Ain Balkis Yang baki cikgu. Okey. Ain Sebab Balkis. ni siapa dia tanya? Siapa tanya cikgu ni? Dia masuk kelas ke tak? Mak dia kot tanya. Okey, faham tak yang cikgu terangkan tadi? 3.2. Ada berapa jenis pencemaran? Ada berapa? Ada 3. Ya, ketiga. Okey, kita tengok praktis formatif 3.2. Okey, nanti kamu salin praktis formatif 3.2 ni ke dalam buku, okey? Baik. Okey, namakan 3 jenis pencemaran alam sekitar.
Apakah yang dimaksudkan dengan eutrofikasi? Okey, 3 jenis pencemaran alam sekitar. Sebutkan. Okey, yang pertama pencemaran air. Kemudian lagi? Pencemaran Pencemaran udara. udara. Okey, lagi? Pencemaran tanah, pencemaran terma. Pencemaran. Okey, pencemaran terma. Apakah yang dimaksudkan dengan eutrofikasi? Okey, eutrofikasi tadi tu yang mana? Yang tasik dengan kolam yang jadi hijau tadi. Faham tak? Okey, yang mana? Faham. Yang ni cikgu ulang balik. Sekejap. Okey, ini eutrofikasi tadi. Di mana tasik kolam penuh dengan alga-alga hijau dekat atas tu. Okey. Ini maksud dia. Maksud eutrofikasi adalah respon ekosistem terhadap penambahan ion fosfat dan ion nitrat daripada deterjen, baja dan sampah ke dalam suatu sistem akuatik. Okey. Tengok balik soalan tadi. Boleh nampak tak slide ni? Kamu ni macam cikgu bercakap seorang pula. Boleh cikgu, boleh. Tengah makan ke tu? Okey, jenis pencemaran namakan jenis pencemaran yang dihubung kaitkan dengan eutrofikasi adalah pencemaran air. Okey. Kemudian yang ketiga, namakan satu jenis pencemaran yang menyebabkan kesan buruk yang berikut. Okey, kesan rumah hijau atau pemanasan global. Ini pencemaran apa? Pencemaran udara. Pencemaran udara. Okey, betul. Okey, B, perubahan iklim. Yang ni pencemaran apa? Pencemaran terma. Okey, pencemaran terma. Okey, kemudian 4. Apakah biochemical oxygen demand BOD? Okey, BOD adalah jumlah oksigen terlarut Pencemaran yang udara. diperlukan oleh mikroorganisma seperti bakteria untuk mengurai bahan organik. Okey, kemudian B. Apa hubung kait BOD dengan tahap pencemaran? Maksudnya semakin tinggi BOD, semakin tinggilah tahap pencemaran air tersebut. Faham? Faham. Okay, kemudian yang kelima. Okay, bagaimanakah larutan metilina biru berfungsi sebagai penunjuk tahap pencemaran air bagi suatu sampel air? Okey. Sekejap. Sekejap ya. Okey, Alvin. Boleh terangkan kat cikgu yang nombor 5 tu. Bagaimanakah larutan metilina biru berfungsi sebagai penunjuk tahap pencemaran air bagi suatu sampel air? Okey, yang tadi tu yang cikgu dah terangkan. Apa tu dimaksudkan dengan BOD dan kaitkan dia dengan metilina biru? Alvin. Yang nombor 5 tu. Apabila larutan metilena biru
dimasukkan ke dalam sesuatu sampel air yang tercemar yang Ya. mengandungi kandungan oksigen terlarut yang rendah. Ya. Warna biru larutan metalina biru akan luntur dengan cepatnya. Okey, pandai. Maksudnya kalau sungai tu semakin tercemar, warna air tu akan biru pekat ke ataupun colourless? Alvin? Tak ada warna. Okey, pandai. Okey, kemudian soalan yang nombor 6. Okey, sekejap. Hilang pula. Okey, soalan nombor 6. Liana, boleh dengar cikgu? Sambil kamu rujuk yang dekat buku teks tu, soalan nombor 6. Liana ada ke? Tak ada, dah keluar. Iman Natasha? Boleh cikgu, boleh. Okey, namakan organisma yang digunakan untuk membuat berbola lumpur tadi. Tadi kan cikgu tunjuk yang berbola lumpur. Okey, apa mikroorganisma yang digunakan untuk buat berbola lumpur tu? Dia ada 3 jenis mikroorganisma kan? Yana? Baju cikgu, baju. Okey. Soalan tu tanya namakan 3 jenis mikroorganisma yang digunakan di dalam berbola lumpur. Okey, berbola lumpur ada 3 jenis mikroorganisma dia. Okey, yang pertama adalah bakteria lactobacillus ataupun bakteria asid laktik. Kemudian bakteria fotosintetik. Okey, dan kemudian adalah yeast. Okey, boleh faham? Boleh. Okey, kenapa guna ketiga-tiga bakteria ni? Sebab dia ada fungsi-fungsi yang tertentu. Kalau bakteria asid laktik ni, dia boleh merawat sisa kumbahan, okey, singkirkan bau busuk air, rencatkan pertumbuhan mikroorganisma berbahaya, mudahkan perebutan bahan organik. Okay, kalau bakteria fotosintetik pula, okay, adalah gunakan bahan organik untuk mensintesis bahan yang berguna seperti asid amino dan gula untuk pemakanan haiwan dan tumbuhan akuatik. Okay, kemudian yeast menghasilkan bahan keperluan bagi pertumbuhan tumbuhan hijau. Okey, yang ni tadi dah cikgu terangkan. Sikit sahaja untuk 3.2. Tadi kita dah bincang pasal praktis formatif 3.2. Yang ini kamu dah buat dalam buku tulis. Dah buat ke belum? Praktis formatif 3.2. Okey, kemudian nanti kamu buat modul PDPR yang cikgu bagi dekat grup Telegram. Okey, untuk subtopik 3.2 ni. Okey, kemudian dah siap, snapkan gambar yang dah siap, hantar pada cikgu. Okey, ada lagi setengah jam sampai 1:30. Masa untuk kamu buat latihan yang online PDPR tu, kemudian sendkan dekat cikgu dekat personal Telegram, okey? Okey, ada apa yang tak faham? Okey, ada apa yang tak faham untuk subtopik 3.2? Senang saja kan 3.2 ni? Sama dengan macam yang semalam 3.1. Okey, ada apa tak faham?
Tak ada. Okey, Cikgu. Khalid yang baru masuk tu kan Khalid? Dah lama cikgu. Dia Oh, diam cikgu lah. tak perasan sebab cikgu tengok slide tadi. Tak apa cikgu. Dia biasa lah. Okey. Okey, ada apa tak faham? Ada apa soalan nak tanya? Tak ada cikgu. Apa jenis empat pencemaran tadi, Khalid? Apa cikgu tak dengar? Apa jenis empat pencemaran alam sekitar? Pencemaran udara, air, tanah, terma. Tak ada. Okey, pandai. Okey, lagi. Siapa yang dekat sini? Api. Cikgu tak dengar suara Ain Balkis lagi. Ain? Ain? Ain Balkis, ada ke tak? Weng. Cuba bersuara. Okey, nyatakan dekat cikgu apa maksud eutrofikasi tadi. Lain slow tu cikgu. Apa tu eutrofikasi? Okey, kalau Ain tak boleh jawab, Iman Natasha. Iman? Iman dengar cikgu tak? Iman Natasha? Alia? Alia Fatisha? Kenapa tak dengar suara kamu? Yang lain boleh dengar tak suara? Boleh cikgu, Lain boleh. tak okey ke? Boleh dengar. Okey, cikgu tanya kamu tadi, apa yang dimaksudkan dengan eutrofikasi? Eutrofikasi itu yang mana? Kenapa tak dengar suara? Kamu dah buka mic? Lain slow tu cikgu. Problem lain. Lain suka. Hafiz? Peace. Hafiz? Lain slow juga? Hafiz jawab. Alvian? Respon ekosistem Okey. terhadap penambahan ion fosfat dan ion nitrat ke dalam suatu ekosistem akuatik. Okey, pandai. Selain Alvian? Okey, eutrofikasi tadi tu yang permukaan yang hijau tu. Alga penuh dekat atas dasar dia, dekat permukaan dia. Okey? Jadi bila alga penuh dekat permukaan dia, maka oksigen dengan cahaya tidak dapat menembusi ke dalam sungai ataupun tasik atau kolam tadi. Jadi hidupan akuatik akan mati. Okey, harap boleh faham sebab itu memang selalu tanya maksud eutrofikasi, punca dia, kesan dia. Okey? Dan mesti faham apa itu BOD. Okey? Bagaimana air tu tercemar, warna metilina biru. Okey? Perubahan warna tersebut. Okey? Okey, sampai di sini saja untuk praktik formatif 3 untuk subtopik 3.2. Untuk masa setengah jam lagi, cikgu nak kamu siapkan latihan yang diberi. Okey, salin praktis formatif 3.2 ke dalam buku tulis. Dan macam biasa, hantar gambar dah siap, hantar dekat cikgu. Boleh?
Okey. Okey, itu saja kelas kita. Sambung buat latihan. Okey. Kemudian latihan satu lagi yang cikgu bagi dekat Telegram. Okey kau.